Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sudut Pandang secara langsung dari Studio Awani di Bukit Kewangan, Kuala Lumpur. Malam ini saya ingin melihat ke arah amalan demokrasi di negara kita, dan seperti juga kebanyakan negara lain, setiap 5 tahun perwakilan rakyat itu dipilih. Sistem ini tegar dan diterima ramai, tetapi kini kematangan rakyat menyaksikan bahawa bukan sekadar cukup ada perwakilan, tapi rakyat mahukan perwakilan yang berkualiti, dan ini mahu dipastikan. Berdasarkan pandangan ini, Sudut Pandang malam ini membincangkan accountability yang berhormat ataupun YB, sama ada ahli Dewan Undangan Negeri maupun ahli Parlimen. Oleh itu bersama saya malam ini daripada PKR dan Pakatan Rakyat ialah Yang Berhormat Hanizah Talha, Timbalan yang Ketua Dewan Undangan Negeri Selangor ataupun Timbalan Speaker. Beliau juga Adun Taman Medan. Ditemani juga oleh Tuan Haji Saiful Siddiq daripada UMNO dan BN sebagai ahli jawatankuasa UMNO bahagian Pulai di Johor. Sejak Perayaan 12, sejak kurang daripada 5 pilihan raya kecil sudah berlangsung, ya. Ketentuan ilahi dan perkara tak dapat dielakkan, itu antara puncanya, tetapi ada juga punca lain yang dilihat sebagai lebih berbentuk strategi politik, sama ada oleh individu maupun oleh parti. Sama ada persepsi atau kenyataan, itu boleh kita bincangkan. Timbul soalan terhadap integriti Yang Berhormat dalam mewakili rakyat ketika di antara pilihan raya 5 tahun itu. Dalam tempoh itu, kepada siapa accountability yang diberikan? Adakah kepada rakyat yang dipimpin dalam kuasaan yang memilih mereka, ataupun bagaimana? Oleh itu soalan saya yang pertama pada malam ini, oleh kerana kes di penanti itu baru saja berlaku dan peletakan jawatan bekas Timbalan Ketua Menteri 1 itu menimbulkan soalan kerana mungkin orang mempertikaikan baru saja mendapat mandat yang diberikan itu tiba-tiba berundur, dan mungkin alasan berundur itu tidak meyakinkan rakyat ataupun mereka yang berada di kawasan yang dipimpin itu. Pandangan Yang Berhormat tentang perkara ini? Baik, saya tidak dapat lihat bahawa wujudnya pelanggaran dari segi prinsip pertanggungjawaban dalam isu penanti ini, sebab setelah saudara Fairuz ataupun YB Fairuz berbincang dengan berbagai pihak, termasuk parti yang diwakilinya, Parti Keadilan Rakyat, maka didapati adalah wajar bagi dia mengundur diri kerana pada awal ketika beliau menjadi wakil rakyat, janjinya adalah memberikan yang terbaik kepada rakyat. Kalau sekiranya janji tersebut tak dapat ditunaikan, maka saya lihat itu memang tindakan yang wajar untuk memberikan kepada rakyat yang terbaik. Jadi isu sama ada alasannya kukuh atau tidak itu saya sangat subjektif. Sangat subjektif. Dan saya lihat yang dimainkan oleh pihak pembangkang ataupun di pihak Barisan Nasional adalah kononnya tidak dibincangkan dengan rakyat dan sebagainya. Itu tidak benar, sebab beliau telah pergi berjumpa dengan rakyat. Mungkin tidak diceritakan di dalam media, tetapi itu telah berlaku, dan juga dengan pihak pimpinan parti juga telah berlaku series ataupun beberapa siri perbincangan sama ada beliau patut duduk di situ sebagai wakil rakyat atau mengundurkan diri. Pendapat rakyat sudah dirujuk dalam hal ini, terutama di kawasan penanti? Ya, dan saya kira itu memang satu tindakan yang jujur, walaupun seperti yang saudara katakan, baru saja menjawat jawatan sebagai wakil rakyat, dan antara wakil rakyat yang termuda menjadi Chief Minister, Timbalan Chief Minister. Jadi saya kira itu satu pengorbanan yang sangat tinggi bagi saudara Fairuz kerana memikirkan hak rakyat yang perlu ditunaikan. Dan saya lihat isu beliau mengundur diri ini sebenarnya bukan isu, sebab kalau kita lihat 3 orang wakil rakyat di negeri Perak yang telah berubah prinsip perjuangan mereka tanpa merujuk kepada suara rakyat, malah rakyat di tempat kawasan mereka telah mendesak untuk diadakan pilihan raya, tapi mereka enggan berbuat demikian. Kata mereka telah dilantik oleh rakyat. Jadi saya rasa ada berlaku double standard di situ. Maknanya di satu pihak kita mendesak supaya suara rakyat diikuti, dituruti. Di sebelah pihak pula rakyat telah menyatakan pandangan mereka tapi tidak diambil indah. Tuan Haji Saiful. Ya, saya melihat isu adun penanti ini dari segi kalau nak dikaitkan dengan accountability ini, sebenarnya ketika mana seseorang wakil rakyat itu mengangkat sumpah, sumpah terhadap jawatan yang telah dipegang,
ia mengambil durasi masa 5 tahun, paling lewat lah, dari 4 tahun lebih 3 tahun. Tapi ketika mana dia tidak mempunyai satu alasan yang kukuh untuk dia meletakkan jawatan seperti begitu saja, maka saya rasa ini merupakan satu tindakan yang melanggar integriti ataupun accountability yang sepatutnya ada. Dalam konteks saudara Fairuz ini, sebenarnya bagaimana rakyat tidak mula curiga, bagaimana saya tidak mula curiga, bagaimana orang-orang sekelilingnya tidak mula curiga, kerana dari kenyataan beliau sendiri. Beliau mengatakan bahawa beliau tidak didapati bersalah dalam proses undang-undang. Undang-undang belum lagi diambil terhadap beliau. Kedua, dari pengakuan beliau sendiri bahawa beliau mahu kepimpinan PKR membersihkan namanya. Berarti dia tidak bersalah. Dan ketiga, ketika mana dia mengatakan bahawa ketika mana parti tidak dapat membersihkan nama dia, beliau akan membuatkan sesuatu. Dan itu dinyatakan dalam sebuah akhbar berbahasa Cina kalau tak silap saya. Jadi reaksi daripada itu, Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa saudara Fairuz merupakan seorang yang begitu committed dalam perjuangan. Kalau committed dengan perjuangan, bagaimana kita nak mengatakan bahawa beliau gagal untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Dan beliau juga mengatakan bahawa beliau tidak dilakukan dengan adil, seperti mana yang dilakukan terhadap dua lagi adun di Bukit Selambau dan di Bukit Lanjan. Saya bagi peribadi, saya sebenarnya menyangkakan bahawa pilihan raya kecil akan berlaku di Bukit Lanjan. YB Alice Bawah, tapi berlaku sebaliknya. Jadi inilah yang menyebabkan rakyat tertanya-tanya. Bukan itu saja. PAS Pematang Pauh bertegas bahawa kerusi itu taklah diisi oleh PAS kerana PAS merasakan bahawa peristiwa ini telah membawa satu impak yang besar terhadap pengundi, supaya pengundi merasakan apa yang berlaku ni. Mengapa tidak ada alasan yang kukuh, mengapa tidak dinyatakan apakah sebab yang kukuh? Alasan yang kukuh itu satu perkara yang agak longgar, sebab tidak jelas apa yang dimaksudkan dengan alasan yang kukuh. Itu subjek kepada orang yang memberi pandangannya terhadap apa itu alasan yang kukuh. Siapa penentunya? Akhirnya kalau undi itu diberikan oleh rakyat, mungkin rakyat penentunya. Apakah mekanisme yang terbaik? Kita pergi rehat sebentar YB. Apabila kembali saya akan berikan kepada YB untuk memulakannya. Kita jumpa selepas ini. I love my age. Blueness, your ultimate impressionist for beautiful eyebrows, beautiful face, and beautiful body. Blueness, beautiful is young. I love my age. Ahad ini, temu janji bersama pengacara Azan Ishak. Temu janji menampilkan mereka fashion tempatan terkenal Calvin Tu. Dari mana datangnya minat Calvin? Since 8 years old, I want to be a fashion designer. Apa yang memberi inspirasi pada Calvin? Inspirasi I datang dari orang yang datang jumpa I. Saya nak tahu apakah impian Calvin? Impian I satu hari dapat melibatkan label Calvin Tu peringkat antarabangsa. Temu janji jam 9 malam di Astro Awani Gerbang Dunia Kita. Anda hakimi mereka. Jika Claudia pelajar pilihan anda, hantarkan undian melalui SMS dengan time Afundi jarak Claudia dan SMS ke 32999. Undian melalui talian tetap Afundi Sakan untuk undian mudah dan pantas. Atau tekan butang R di alat kawalan jauh anda. Teruskan mengundi pelajar pilihan anda sekarang. Akademi Fantasia, eksklusif di Astoria. Setiap hari, setengah jam bersama Atma Asia. Ikuti perkembangan isu utama di rantau Asia mengikut perspektif kita. Perdana Menteri Thailand perlu melaksanakan langkah segera jika ingin mengembalikan semula keamanan dan kestabilan. UMNO dan Barisan Nasional BN mempunyai tempoh 2 tahun untuk melaksanakan transformasi yang sesuai. Disampaikan oleh dua generasi baru dan berpengalaman bersama Atma Asia di Astro Awani Gerbang Dunia Kita. Terima kasih kerana masih menonton Sudut Pandang. Terus saja kepada YB. Okey, saya melihatnya beginilah. Saya kira Parti Keadilan Rakyat membawa satu era politik baru. Dan wakil-wakil rakyat yang mewakili keadilan sebenarnya sudah dilatih bahawa sekiranya terdapat ataupun berlakunya perkara abuse of power,
sebagai maknanya wakil rakyat dan sebagainya, then the checking mechanism should be pertama sekali daripada wakil rakyat tersebut, sebab dia tahu apa yang dia lakukan. Dalam kes saudara Fairuz, sebenarnya Angkatan Muda Keadilan sendiri membuat satu laporan kepada MACC bahawa ada berlaku abuse of power lah, dan kemudian MACC mengambil laporan tu dan membuat siasatan. Itu yang berlakulah dalam proses sebelum dia meletakkan jawatan dia sebagai timbalan Ketua Menteri. Dan saya melihat ini satu langkah yang berani, sebab berani berhadapan dengan perkara yang benar lah. Kalau kita rasa kita telah terbuat salah dan kita mengaku, tidak payah menutupnya ataupun menyembunyikannya. Sebab inilah yang kita nak hidupkan di dalam apa yang kita katakan politik barulah. Dan kita tidak juga bersetuju dengan politik durjana, gutter politics, yang menggunakan unsur-unsur seksual untuk menjatuhkan mana-mana ahli politik. Individu. Sebab ini satu perkara yang amat keji dan ia sebenarnya menurunkan taraf politik ataupun arena politik, landscape politik di dalam negara. Sebab you can go so low untuk menjatuhkan oponen hanya untuk step on the other people to rise up, kan. Jadi saya lihat ini satu perkara yang mungkin belum biasa dengan ahli politik. Bagi YB ini bukan strategi politik tetapi nilai politik baru yang tinggi, sebab itu turun sebelum apa pun agensi dan sebagainya memastikan bersalah. Ya, betul. Tuan Haji Saiful. Saya sebenarnya menyanggah pendapat YB yang mengatakan bahawa saudara Fairuz mengaku kesilapan dan atas integriti yang ada pada dia. Saya tidak mengatakan saudara Fairuz mengaku. Saya berkata ada laporan terhadap beliau yang telah dibuat oleh Angkatan Muda Keadilan sendiri. Kalau semata-mata kita berdasarkan kepada satu laporan, berapa ribu laporan telah dibuat terhadap semua orang, atau terhadap Menteri Besar Selangor pada laporan, atau siapa sih, tidak kira daripada Parti Bangka atau Parti Mata, tapi dalam konteks kes Fairuz ini, daripada mulutnya sendiri mengatakan bahawa beliau tidak dilaku dengan adil. Sehingga kan kalau nak disentuh prestasi dia sebagai wakil rakyat, dia kata suara keadilan sendiri tidak memberikan liputan yang meluas tentang kerja-kerja yang telah dilakukan. Jadi di sini saya melihat bahawa saya merasakan bahawa terdapat unsur-unsur luar atau unsur-unsur lain yang menyebabkan beliau terpaksa meletakkan jawatan. Kerana kalau nak dilihat pada statement Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau adalah seorang yang committed dalam perjuangan keadilan. Baguslah tu. Tapi mengapa seorang yang komited meletakkan jawatan setelah bermesyuarat Biro Politik sampai tengah malam, habis mesyuarat Biro Politik bersama Datuk Seri Anwar, beliau esoknya menyerahkan surat meletakkan jawatan. Jadi ada unsur-unsur yang saya melihat bahawa tekanan parti itu. Dan dalam konteks wakil rakyat sebenarnya, accountability itu bukan hanya kepada parti sebenarnya. Apabila dia bertanding, memang dia membawa lambang parti. Tetapi apabila dia telah menjadi wakil rakyat, semua lingkungan rakyat, tidak kira parti pembangkang yang menyokong dia, semua bangsa adalah di bawah dia. Oleh itu tekanan parti tidak boleh diambil kira dalam membuat keputusan yang sebesar ini. Baik, saya lihat kes penanti ini bukan kes yang seserius seperti kes yang berlaku di negeri Perak. Saya rasa kita sudah cuba nak lupakan yang 3 wakil rakyat yang telah berpindah parti, melompat dan sebagainya menjadi wakil rakyat bebas dengan tuntutan dan desakan rakyat menuntut supaya mereka diberi peluang untuk memilih wakil rakyat yang baru. Tetapi suara rakyat ini tidak didengari. Saya rasa ini satu blaring ataupun satu perkara yang sangat jelas tapi jadi siapa yang mendengar suara ni? Sepatutnya kita tak perlu nak memantau yang berhormat suara ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri, kerana mereka sepatutnya nilai-nilai integriti kepimpinan yang tinggi. Tapi dalam kes ini, dalam kes lompat dan juga seperti itu, bagaimana nak memulangkan kuasa memantau itu balik kepada pengundi dalam masa 5 tahun? Seperti yang kita sudah bersetuju tadi, pulangkan kepada rakyat. Pulangkan, pulangkan kepada rakyat hak itu. Dan mereka yang akan menentukan siapa yang mereka mahu. Dan saya dapat tahu juga laporan
yang 3 orang wakil rakyat ni tidak berani untuk pulang ke kawasan sebab rakyat tidak mahu menerima mereka. Kalau orang melakukan kesalahan seperti memandu laju di lebuh raya misalnya, 5-6 kali dia buat tak pernah kena apa-apa, dia akan terus melakukannya. Bagaimana kita nak memastikan satu mekanisme? Mungkin bukan dengan peraturan yang terlalu banyak, tapi peraturan yang mudah supaya tidak sewenang-wenangnya integriti dan amanah yang diberikan. Saya setuju diwujudkan mekanisme check and balance. Dan dalam Parti Keadilan Rakyat sendiri kami sudah mula tahun lepas memang kita ada buat review setiap 6 bulan kita membuat semakan apa yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat kami. Jadi parti harus mengambil accountability kerana parti dia mewakili parti dan parti yang memilih calon ini. Ya, parti bertanggungjawab. Adakah saringan sudah dilakukan dengan secukupnya sebelum calon dipilih supaya memastikan risiko perkara seperti ini tak berlaku? Setakat yang parti sudah lakukan, ya. Tetapi kalau apa yang berlaku selepas mereka menjadi wakil rakyat, itu adalah human factor. Jadi kita tidak boleh menyalahkan parti. Wabi Saiful? Jadi saya lihat ginilah, kita jangan sebenarnya fokus pada perbincangan hari ini bukannya di Perak, di adu penanti. Dan juga bukan di penanti. Tak, sebenarnya accountability ini kita lihat bahawa apa kalau berlaku di Perak yang dikatakan politik durjana itu di Perak. Sebenarnya idea asal melompat parti ini daripada sebelah pembangkang. Tapi siapa yang melakukannya? Jadi, soalannya. Jadi sekarang siapa melakukannya atau tidak melakukannya tidak penting kerana idea asalnya. Okey, kita lihat kita melihat bahawa peletakan jawatan adu penanti ini tidak sama dengan hal melompat parti. Melompat parti dia masih lagi mewakili rakyat. Dia masih lagi mengemban tanggungjawab. Tetapi rakyat sudah tidak mahu mereka menuntut. Apa mekanisme yang mengatakan rakyat tidak mahu? Cuba saya beri contoh. YBH yang asalnya daripada DAP. Apabila beliau cuba turun ke bawah berjumpa dengan rakyat, beliau dicemuh. Beliau malahan keluarga beliau juga sudah di pulau. Jadi ini sebenarnya menunjuk reaksi rakyat terhadap beliau. Saya tidak gemar untuk melihat satu kes dan di generalize. Bukan satu kes. Keseluruhan rakyat telah menolak. Saya belum pergi rehat sebentar. Apabila saya kembali nanti kita boleh sambung. Dan kita mungkin cuba kembali kepada bagaimana mekanisme untuk memastikan integriti ini boleh dipantau oleh rakyat yang memilih tanpa mungkin kerana kita tahu ada hambatan ekonomi. Jika 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pilihan raya kecil, ia kalau perlu dilakukan perlu, tapi kalau boleh dielakkan, kenapa mahu dielakkan? Kerana akhirnya sumber wang dana rakyat juga. Itu kita akan bincangkan selepas ini. Anak saya yang pertama tu susah, tapi anak yang kedua senang. Anak papa macam mana ni? Anak papa nak jadi bapa rasanya ni. Pada mulanya takut juga nak jadi bapa. Mama jumpa sakit. Nak membawa seorang insan ke dunia yang penuh dengan cabaran ni. Bang, masih bang. Mampukah aku membawa beliau melalui liku-liku kehidupan? Mampukah aku menjamin keselamatannya? Ada masalah ke, Cik? Mampukah aku memenuhi keperluannya? Aku lihat di sekelilingku dan aku yakin. Yakin yang anakku bertuah dilahirkan di bumi negara ini. Kemakmuran tak akan tercapai tanpa pengorbanan. Setiap hari secara langsung Agenda Awani mengupas isu pilihan secara mendalam. Ahli politik menggunakan media baru itu adalah yang sebagus-bagusnya. Isu adalah engaging. Bukan masalah ada blog, masalah ada MySpace. They're in touch dengan pengundi. They are the one who's going to decide who is going to run this country. Governance baru yang diperkenalkan itu memberi peluang kepada rakyat untuk melihat bahawa ada ruang untuk mereka bersuara. Agenda Awani setiap hari jam 8 malam di Astro Awani, Gerbang Dunia Kita. Isnin hingga Jumaat, Awani Pagi bersama Saiful Arifin dan Suryan Zainuddin, Faris Abdul Hamid, 7 pagi hingga 10 pagi berinformasi, membincang isu dan topik 360 perspektif. Kita membicarakan tentang membentuk disiplin anak. Individu itu harusnya bermula masa dia kecil. Kita kan tentang watak masing-masing. Berita dalam Awani Pagi.
Isnin hingga Jumaat, Awani Pagi berinformasi 7 pagi hingga 10 pagi di Astro Awani, Gerbang Dunia Kita. Anda masih menonton Sudut Pandang. Kita masih membincangkan tentang accountability YB dan YB Haniza. Yeah. Accountability seorang pemimpin politik dan juga Yang Berhormat itu juga dituntut supaya melampaui segalanya demi kepentingan rakyat. Contohnya adalah melampaui politik partisan. Tidak hanya perebutan kuasa dan menentukan siapa mendapat kuasa itu yang lebih penting. Itu penting bagi parti politik, tapi tidak sepenting kebajikan rakyat diutamakan. Dan dalam kes hambatan ekonomi dunia dan sebagainya ni, di manakah kita boleh melihat mulanya melampaui politik partisan ini dan mementingkan kebajikan rakyat? Baik, kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib kata kita tidak boleh lagi mengadakan pilihan raya kecil sebab ia memerlukan belanja yang besar, jutaan ringgit. Saya ingin buat satu persoalan lah yang timbul bila dikatakan banyak duit dihabiskan. Di manakah sebenarnya jumlah yang besar tu sebenarnya digunakan untuk pilihan raya? Sebab saya lihat 15 juta dibelanjakan oleh PDRM untuk menangani itu di Kuala Terengganu saja, bukan keseluruhan pilihan raya yang 5 yang telah berlaku ni, tapi di Kuala Terengganu saja 15 juta. Dan saya rasa ini satu tindakan yang luar biasa yang tidak boleh diterima oleh akal yang rasional. Sebab mengapa perlu pasukan polis begitu ramai sedangkan saya kira tak ada pun berlaku apa-apa pergaduhan sebenarnya. Dan saya tak tahulah kalau ada tujuan-tujuan yang lain. Jadi saya kira tidak benar sebenarnya berbelanja besar ni disalahkan ataupun dituduh maknanya wakil rakyat meletak jawatan dan terpaksa adakan pilihan raya kecil. Sebab perbelanjaan yang besar satunya dari segi keselamatan dibelanjakan luar daripada kadar munasabah lah. Kemudian saya lihat janji-janji yang terpaksa dibagi untuk menarik undi ya oleh pihak pemerintah setiap kali berlakunya pilihan raya kecil khususnya lah. Memang ini trend lah sehingga rakyat mengatakan instant noodle punya projek ataupun mi segera. Sehingga rakyat memberi gelaran begitu, melabelkan begitu. Maknanya sudah menjadi kebiasaan setiap kali pilihan raya kecil mesti ada janji-janji. Jadi inilah wang rakyat yang telah dibelanja dihabiskan. Faktanya daripada Suruhanjaya Pilihan Raya lebih 3 juta sudah dibelanjakan untuk mengadakan pilihan raya kecil. Lebih 3 juta 5 pilihan raya. Tapi ya kos keselamatan itu tinggi. Tapi macam juga perjalanan ASEAN di Thailand itu, jika terlalu kecil faktor keselamatannya sehingga terpaksa dibatalkan, sekarang dituduh pula kerajaan tidak mengutamakan. Jadi bagaimana imbangannya, kerana kalau tak jaga pun tak boleh, jaga timbul juga soal ini. Jadi bagaimana? Sebab itu rasionalnya kenyataannya Amat Berhormat Datuk Seri Najib tentang pembaziran yang berlaku dalam pilihan kecil. Sebenarnya kehilangan kelayakan seorang wakil rakyat ni ada beberapa faktor. Tidak sioman, dia mula berkepentingan, dia didapati bankrupt. Jadi kita dapati bahawa kematian, maka kematian itu memang tak boleh elak lah. Tapi yang kita boleh elak sebenarnya perkara-perkara yang remeh-temeh ini. Kita ambil contohlah, saya bukan nak tahu, pematang pauh. Pilihan raya kecil diadakan semata-mata sang isteri nak melepaskan kerusi kepada sang suami yang baru lepas daripada tuduhan hukuman penjara dan melibatkan belanja yang banyak. Okey, bila melibatkan belanja yang banyak dari segi keselamatan, kita selalu memandang remeh sebagaimana saudara Kamarul cakap tadi di Thailand. Kalau kita tidak mengadakan secukupnya belanjawan, kita dapati bahawa akan berlaku satu. Saya berada di Bukit Kantang sebagai satu contoh. Nasib baik ada pegawai keselamatan di antara kami, dua belah pihak ini. Provokasi bukan hanya pada pemerintah. Jangan bila sebut provokasi, pemerintah ini BN yang diprovok. Di sebelah sana pun ada. Kalau bertepuk tidak sebelah tengah tak berbunyi. Jadi hal-hal begini yang harus dielakkan. Dielakkan dari segi atas dulu. Perlu atau tidaknya pilihan raya kecil diadakan. Okey? Perlu atau tidaknya seseorang itu mengosongkan kursi hanya semata-mata ingin seseorang yang bercita-cita tinggi untuk menjadi Perdana Menteri menduduki kursi parlimen. Sang isteri
melepaskan kerusi pada suami. Ini nepotisme. Itu satu. Kalau dari segi nepotisme kalau kita nak cakap. Kemudian kita lihat dari segi penanti itu. Kalau Kuala Terengganu tidak payahlah, wabi Allah irham wabi razali meninggal dunia. Kemudian kita lihat kalau kita lihat ke belakang lah. Saya suka lihat kepada kes pilihan kecil Sungai Lembing. Akibat salah cetak dulu, kan salah cetak logo. Bila kita adakan, yang menekan supaya diadakan, buangkang juga. Tapi bila diadakan sekali lagi, mereka boikot. Sehingga kan saudara Idris hilang wang pertaruhan. Kemudian kita ingat kalau di Batu Talam, terus tak menghantar wakil. Terus tidak menghantar atas alasan, ada hanky-panky SPR. Tetapi bila pilihan raya kecil, masuk pula dengan SPR yang sama. Tidak ada perubahan. Jadi benda ini sebenarnya kita harus melihat dari segi objektif lah. Jangan kerana ianya menyebelahi pihak kita mengatakan bahawa ini perlu. Kemudian bila berlaku pada sebelah sana, kita mengatakan wah inilah dia agenda politik. Jadi berbalik semula pada accountability tadi, bahawa seseorang itu perlu ada integriti. Bahawa dia perlu merasakan bahawa dia memegang bukan tanggungjawab sebagai ahli parti tetapi rakyat. Ada cadangan untuk mengadakan undang-undang mendenda dan sebagainya pandangan Tuan Haji Saiful? Saya sebenarnya penguatkuasaan perlu dan denda juga kadang-kadang perlu dalam satu suasana yang begitu kompleks. Wabian Nizam, kita ada 30%. Saya juga ingin membangkitkan, kalau kita bercakap tentang accountability, kita mesti konsisten. Jangan kita melihat satu pihak, kita mengatakan mesti ada accountability, tapi kalau di dalam rumah kita sendiri, kita pandang sebelah mata sahaja. Sebab saya ingin memberi contoh seperti mana apa yang berlaku, tindakan lembaga disiplin terhadap Ketua Menteri Melaka sendiri. Dia telah dijatuhkan hukuman bahawa berlaku amalan rasuah semasa pemilihan UMNO baru-baru ini. Tetapi parti masih melihat beliau wajar memegang jawatan sebagai Ketua Menteri. Saya rasa itu double standard, tak konsisten. Di mana sebelah pihak kita menuntut supaya accountability itu dilaksanakan, tetapi apabila berlaku di dalam kalangan mereka, accountability dan transparansi itu tidak lagi dihiraukan. Terima kasih Wabian Nizam. Terima kasih kepada Tuan Haji Saiful. Terima kasih kepada anda kerana telah menonton. Hantarkan pandangan anda sendiri kepada sudut pandang astro.com.my. Tetapi dalam demokrasi, ia bukanlah satu sistem sempurna sebenarnya, tetapi ia sempurna jika kita ada pengawasan dan pemikiran. Jadi dikatakan keprihatinan rakyat dalam memantau mereka yang dilantik itu juga satu perkara yang perlu kita fikirkan. Mungkin tajuk lain untuk sudut pandang kita fikirkan bersama. Hantarkan pandangan anda sendiri. Sekian, selamat malam dan terima kasih.